Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Apa khabar anak-anak pelajar tahun 5 Kafah Al-Fatih Education Center, Kota Sas, Kuantan, Pahang. Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah pada hari ini, bagi mata pelajaran Sirah tahun 5, kita akan mempelajari tajuk yang pertama, iaitu pelajaran 1, perkembangan agama Islam. Jadi di bawah tajuk perkembangan agama Islam ni ada beberapa tajuk kecilnya. Okey, kamu tengok dekat muka surat 1 tu. Okey, kamu tengok dekat hasil pembelajaran tu. Okey, di mana adanya tajuk kecil yang pertama adalah akidah. Tajuk yang kedua ibadah, akhlak, muamalah, dan yang terakhir qanun dan perundangan. Okey, jadinya mesti kamu pelik. Kenapa belajar sirah tapi ada akidah? Kenapa belajar sirah ada ibadah? Kenapa belajar sirah ada akhlak pula? Okey, jadinya dalam sirah tahun 5 ni, di bawah tajuk perkembangan agama Islam ni, dia nak bagi tahu kamu bagaimana akidah boleh dikaitkan dengan sirah. Macam mana akidah tu boleh berfungsi dalam menyebarkan Islam. Macam mana pula ibadah tu pun boleh berfungsi dalam menyebarkan Islam. Macam mana akhlak tu berfungsi dalam penyebaran Islam. Macam mana muamalah tu berfungsi untuk menyebarkan Islam juga. Sama juga dengan qanun dan perundangan. Jadi untuk tajuk kamu pada hari ini, kita akan mempelajari unit 1 terlebih dahulu, iaitu akidah. Jadi kita akan tengok macam mana akidah ni nak dikaitkan dengan sirah, nak dikaitkan dengan penyebaran agama Islam, ataupun senang cerita, bagaimana kita nak tengok baginda Nabi SAW ni menggunakan akidah untuk menyebarkan Islam. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita tengok muka surat 1. Dia tulis kat situ unit 1 akidah. Dalam kurungan tu sama-sama sikit, dia tulis rukun iman. Jadinya dalam akidah ni, bagaimana kita nak kaitkan rukun iman dengan sirah? Bagaimana kita nak kaitkan rukun iman dengan dakwah Nabi untuk menyebarkan Islam? Jadi tengok perenggan yang pertama tu, dia kata selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah dengan menerima pelbagai tekanan dan ancaman, tetapi tidak mendapat sokongan ramai. Islam berkembang pesat setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Jadi dalam tempoh 13 tahun tu Nabi berdakwah dekat Mekah, Nabi ni dapat pelbagai tekanan, maksudnya pelbagai ancaman. Orang Mekah tak suka. Orang Mekah memang menolak sekeras-kerasnya ajaran Islam, menolak agama Islam. Dan memang confirm lah tidak mendapat sokongan ramai, namun pun menolak, namun pun menentang. Jadi Nabi Muhammad ni berhijrah ke Madinah. Jadi bila berhijrah ke Madinah, berpindah ke Madinah, itulah Islam mula berkembang dengan pesat. Kerana orang Madinah ni, dia lebih memahami Islam dan lebih menerima Islam. Termasuklah orang Yahudi dekat situ pun dia dapat menerima undang-undang Islam. Apa yang Islam arahkan, apa yang Islam perintahkan, apa yang Islam suruh. Jadi di Madinah ni lain sikit. Sebab itulah di Madinah Islam tu berkembang pesat berbanding dengan Mekah. Di Mekah ni orang Arab jahiliyah memang jahil sungguh. Dia memang lawan dan menentang habis-habis Islam. Dia tak nak terima pun ajaran yang Nabi bawa tu. Okey, masih lagi muka surat 1 perenggan yang kedua. Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah bertujuan menuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengembangkan agama Islam. Madinah merupakan tempat yang paling sesuai kerana penduduk lebih memahami selok-belok agama, khususnya kaum Yahudi. Ini yang saya kata tadi. Di Madinah orang Islam di sana, orang penduduk di Madinah lebih memahami ajaran Islam, termasuklah Yahudi. Sebabkan saya dah terang, kita pergi perenggan yang ketiga, masih lagi muka surat 1. Pada awal dakwah Rasulullah SAW, baginda menekankan perihal akidah. Akidah merupakan tunjang kepada agama dan kekuatan umat. Akidah yang sahih dapat membentuk manusia bersesuaian dengan fitrah manusia
yang sejahtera berhubung dengan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari kiamat serta qada dan qadar. Okey, maafkan saya. Jadi sebab tu saya kata tadi, akidah ni dalam tajuk akidah perkembangan agama Islam dan tajuk kecilnya akidah ni, dia bagi rukun iman. Macam mana rukun iman ni nak dikaitkan dengan penyebaran Islam. Ni kita tengok muka surat yang kedua. Untuk muka surat yang kedua, beriman kepada Allah. Okey. Jadinya dalam unit satu akidah ni, dia ada beriman kepada Allah, beriman dia ikut turutan rukun iman tu lah. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Jadi insya-Allah kita akan berhenti dekat beriman kepada malaikat. Yang seterusnya, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada kitab suci, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Jadi pada hari ini saya akan saya akan terangkan beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat terlebih dahulu. Jadi kita tengok muka surat 2 tu. Beriman kepada Allah. Tengok perenggan yang pertama, beriman kepada Allah. Muka surat 2. Rasulullah SAW diutuskan untuk menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala semasa kaumnya sedang berpegang teguh dengan agama nenek moyang mereka. Zaman ini dikenali sebagai zaman jahiliyah. Jadinya Allah ni telah menghantar baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah, menyeru manusia untuk menyembah Allah, menyeru manusia untuk mengakui Allah adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang bercipta di atas muka bumi ini. Jadi semasa kaum tetapi Rasulullah ni, baginda Nabi ni diutuskan oleh Allah di saat kaumnya sedang berpegang teguh dengan nenek moyang mereka. Maksudnya mereka ni masih lagi berfahaman dalam penyembahan berhala, sembah pokok, sembah matahari. Jadinya golongan ini ni dikenali sebagai golongan jahiliyah. Jahiliyah ni perkataan Arab. Kalau kita tukarkan kepada Melayu, maksudnya tak tahu apa-apa, ataupun bahasa bunyinya agak kasar sedikit, tetapi itulah maksudnya, iaitu bodoh. Jadi orang Arab jahiliyah ni, orang Arab bodoh ni, mereka ni bukanlah bodoh daripada segi orang kata aktiviti harian ke, bukan. Diorang ni ada yang pandai berniaga dan sebagainya. Benda macam tu dia cerdik. Cumanya dia bodoh, dia jahil bila bab menyembah Tuhan ni. Dia sembah patung, dia sembah berhala. Dia nampak matahari naik, dia faham pergi sembah matahari. Matahari terbenam naik bulan, dia faham pula pergi sembahnya bulan. Itulah jahiliah. Jadi dia tak tahu siapa hak cipta dia. Ikut dan dia je dia nak sembah siapa. Sebab itu kita kata dia Arab jahiliah, zaman jahiliah. Perenggan yang kedua, masih lagi muka surat 2. Mereka menyembah batu, pokok, matahari dan berhala. Berhala-berhala yang mereka sembah diletakkan di sekeliling Kaabah, dan berhala yang terbesar ialah Al-Lata dan Al-Uzza. Tu saya kata tadi. Adalah jahil pergi sembah berhala, letak pula keliling Kaabah. Lagilah berganda yang jahil. Jahil murakkab. Jadinya dua nama berhala yang paling besar di keliling Kaabah tu, iaitu Al-Lata dan Al-Uzza. Yang seterusnya, pada peringkat awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada peringkat awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang, dimaki, dihina dan diancam, walaupun sebelum kaumnya mengelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin. Sebelum ni mereka mengelarkan baginda Nabi ni Al-Amin, sebab dia tahu Nabi ni baik, jujur, semualah sifat-sifat yang baik ada pada Nabi. Tapi lepas dia tahu Nabi ni bawa Islam,
cuba nak menyebarkan Islam, terus dia tak ada dah Al-Amin tu, terus dah dia bahannya pergi maki Nabi, pergi ejek Nabi, pergi hina, ancam nak bunuh dan sebagainya. Okay. Selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, tetapi hanya lebih kurang 100 orang sahaja yang beriman kepada Allah. Jadi bayangkanlah 13 tahun Nabi ni sepak Islam dekat Mekah. Lama 13 tahun tu. Tetapi lebih kurang dalam 100 orang je yang menerima Islam. Sedangkan penduduk Mekah pada masa itu ramai. Yang seterusnya, Islam semakin mendapat sambutan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Akhirnya pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW telah berjaya membebaskan kota Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy. Okay, jadi Islam ni betul-betul berkembang, betul-betul mendapat sambutan setelah Nabi berhijrah ataupun berpindah ke Madinah. Dan hasilnya pada tahun ke-8 Hijrah, baginda Nabi ini dan juga para sahabat berjaya membebaskan kota Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy. Kerana dah dapat sambutan, Islam dah dapat sambutan, dah dapat sokongan di Madinah, maka dah berkuasa, dah ramai jumlah bilangannya, barulah boleh menakluki semula Mekah daripada orang-orang jahiliah ni tadi, orang-orang kafir ni tadi. Setelah pembukaan kota Mekah, orang Islam telah memusnahkan semua berhala di sekeliling kota Mekah yang berjumlah 360 jenis berhala. Okay, jadinya dekat situ apabila baginda Nabi dan juga para sahabat berjaya menakluki Mekah, perkara pertama yang mereka buat adalah memusnahkan semua berhala di sekeliling kota Mekah dan juga di sekeliling Kaabah tu. Ada 360 jenis berhala. Berhala yang terkenal ialah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, Yaghus dan Ya'uq. Jadi ada 5 nama berhala dekat situ. Kalau boleh hafal lah. Okay, ada 360 berhala. Ada 5 nama besar, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, Yaghus, Ya'uq. Hafal. Islam semakin bersinar dan berkembang pesat setelah kota Mekah dibersihkan daripada perkara syirik. Jadi akhirnya berjayalah juga Islam ni berkembang pesat di Mekah macam di Madinah, selepas perkara-perkara syirik dapat dihapuskan oleh Nabi dan para sahabat. Dah dihapusnya berhala, bila dah dihapusnya berhala, orang jahiliah tadi dah dapat terima Islam, dah boleh mengucap 2 kalimah syahadah dan mengaku bahawa Allah itu Tuhan mereka yang menciptakan mereka, yang Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Mereka dah boleh terima. Jadi dekat situ adalah sedikit gambar penyembahan patung berhala. Ada berhala tengah duduk atas kursi tu, pegang sabit. Gambaran tu. Jadi kita tengok muka surat yang ketiga. Untuk muka surat yang ketiga, tadi kesan beriman kepada Allah. Yang ni kesan beriman kepada Allah. Tadi kesan beriman kepada Allah. Okey, masih lagi, maafkan saya, beriman kepada Allah lagi. Tadi dia cerita beriman kepada Allah, ini kesan beriman kepada Allah. Apa yang berlaku, kesan ni apa yang berlaku apabila beriman kepada Allah. Okay, tengok surat 3 tu atas sekali. Perenggan yang pertama, keimanan kepada Allah Ta'ala bukan hanya tertanam dalam hati manusia semata-mata, tetapi membuahkan amalan dan cara hidup yang sempurna. Jadi apabila beriman kepada Allah ni tadi, kesan dia adalah apa? Yang bukan hanya tertanam dalam hati manusia semata-mata, tetapi membuahkan amalan dan cara hidup yang sempurna. Maksudnya amalan dengan cara hidup mereka tu lebih sempurna, lebih teratur berbanding dengan jahiliah dulu. Kalau jahiliah dulu sebelum menerima Islam, pelik-pelik sama. Nyembahannya sembah berhala, dia perginya sembah matahari, sembah bulan. Bila dah terima Islam dalam hidup ni, barulah terurus sikit. Barulah orang kata teratur kehidupan tu. Orang beriman dengan ikhlas akan menumpukan seluruh hidup untuk melaksanakan segala suruhan Allah Ta'ala, sama ada melalui perbuatan atau perkataan, di samping menjauhi segala larangan.
Jadinya orang Islam ni kalau dia beriman ni ikhlas tadi, bukan terpaksa, memang hati dia betul-betul menerima Islam, dia akan menumpukan seluruh hidupnya untuk melaksanakan segala suruhan Allah. Apa yang Allah suruh dia buat, dan apa yang Allah larang dia tak buat. Jadi orang jahiliah ni tadi, apabila dia menerima Islam dengan hati yang ikhlas, jadi dia dah boleh tinggal larangan Allah. Dia dah tak menyembah berhala, dia dah tak minum arak, dia dah tak berzina, dia dah tak berjudi, dia dah tak mencuri. Dan dia akan fokus kepada apa yang Allah suruh. Allah suruh solat fardu 5 waktu, dia buat. Allah suruh puasa di bulan Ramadan, dia buat. Allah suruh keluarkan zakat, dia buat. Maksudnya itu apa dia? Kesan beriman kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Kita tengok kotak yang pertama tu, kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap individu. Maksudnya kat sini, kesan beriman kepada Allah terhadap individu ni kepada diri seseorang itu. Individu ni diri kita lah. Contoh individu ni saya, kamu, diri kita sendiri. Yang pertama, beramal untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran, berfikiran terbuka dan luas pandangan, dan yang keempat, berani menegakkan kebenaran. Jadi yang pertama tu, kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap individu, beramal untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Apabila dia buat apa yang Allah suruh, maka dia akan berjaya dunia dan akhirat. Kita nak berjaya dunia akhirat lah. Jangan dunia je kita berjaya, jangan dunia je kita cerdik pandai, kita kaya, sampai dekat akhirat kita miskin, kita tak dapat masuk syurga. Dekat dunia je kita megah, dekat akhirat kita tak ada apa-apa. Tak nak macam tu. Yang kedua, mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadinya apabila kesan beriman yang tadi, dia akan ajak pula manusia yang lain, orang Islam yang lain, ataupun orang kafir yang lain, orang bukan Islam yang lain, ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dia akan ajak buat baik, dia akan suruh tinggal buat yang buruk. Itu yang kita panggil amal ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, berfikiran terbuka dan luas pandangan. Maksudnya lepas tu, kesan beriman kepada Allah ni dia akan open minded, berkata orang putih tu, berfikiran terbuka dan luas pandangan. Maksudnya dah tak jumut dah. Jumut ni orang kata dah tak kolot dah. Kalau dulu sembah berhala, bila dah terima Islam ni, dia dah kesan individu, dia dah sembah Allah. Kalau dulu lawan Nabi, sekarang dah sayang Nabi, macam tu. Yang terakhir, berani menegakkan kebenaran. Lepas dia dah terima Islam dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang terbuka, dia berani menegakkan kebenaran. Siapa yang tolak Islam, dia marah. Ramai sahabat Nabi yang ramai sahabat Nabi yang asalnya kafir, yang asalnya memang lawan Islam habis-habisan, dia lah kepalanya. Contoh, kalau tak silap saya, Khalid Al-Walid dalam perang Uhud, kalau saya tersilap maafkan, dialah ketua perangnya. Dialah ketua perang orang kafir. Maksudnya pada masa tu orang kafir menang, dia kepalanya, dialah ketua tenteranya. Tetapi last sekali dialah yang menerima Islam. Jadi bila dia menerima Islam, dia jadi pula panglima tentera dalam Islam. Lepas tu Islam jadi kuat pula. Sebab asalnya dia ni memang power dalam peperangan, tetapi masa tu dia jahiliah, dia kafir. Habis orang Islam mati dalam perang Uhud tu, atas ideologi dia lah, strategi peperangan dia. Tapi lepas tu Allah gerakkan hati dia untuk terima Islam, untuk masuk Islam. Dan akhirnya Islam jadi kuat lah, kerana orang macam dia masuk Islam dan dia berperang pula untuk Islam. Itu adalah perangnya betul. Perangnya di mana carinya jihad, kita katakan jihad dan juga syahid. Yang terakhir, maafkan saya, kotak yang kedua tu, kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap masyarakat. Tadi terhadap individu tu, kepada diri kamu sendirilah, kepada diri seseorang, kepada masyarakat ni, kepada kita dan juga orang sekeliling kita. Itu yang dikatakan masyarakat ni, kotak yang kedua. Apa dia kata kat situ? Bebas daripada melakukan maksiat. Jadi apabila kita dah beriman kepada Allah, jadi seluruh masyarakat kita dah beriman kepada Allah, orang sekeliling kita dah beriman kepada Allah,
maka kita bebas daripada melakukan maksiat. Jadi orang Islam pada masa itu di zaman Nabi dulu, apabila semua dah beriman kepada Allah, jadi dah bebas daripada maksiat, dah tak ada dah sembah berhala, judi, minum arak, zina dan sebagainya lah. Yang kedua, menjauhi perkara yang boleh merosakkan keharmonian dalam masyarakat, seperti mengumpat, memfitnah dan bermusuhan. Jadi dah beriman kepada Allah ni tadi, jadi masyarakat ni, orang ramai lah masyarakat ni, jadi dah tak ada dah mengumpat, membawang, kata orang sekarang, memfitnah dan bermusuhan, dah tak ada dah. Yang seterusnya, berfikiran positif terhadap masa depan umat Islam. Kalau dulu sebelum menerima Islam banyak hak negatif, tetapi bila dah terima Islam, dia nampak banyak yang positif pada masa akan datang. Yang seterusnya, perpaduan umat dalam masyarakat semakin kukuh. Jadinya apabila semua orang dekat situ dah terima Islam, orang ramai dah terima Islam, maka perpaduan semakin kukuh. Dah tak ada berpecah belah, dah tak ada dah nak bunuh membunuh, umpat mengumpat, maki hama maki memaki, dah tak ada dah. Muka surat 3 yang terakhir tu, kotak yang terakhir, kesan beriman kepada Allah Ta'ala. Kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap negara pula. Tadi individu, diri sendiri, masyarakat, orang ramai. Yang ni pula terhadap negara. Terhadap negara tu, contoh kalau zaman Nabi dulu, satu kota Mekah tu, satu Madinah tu. Macam kita kat sini, satu Malaysia lah negara ni. Apa dia? Yang pertama, berusaha meminta tamadun, berusaha membina tamadun berasaskan konsep fardu ain dan fardu kifayah. Maksudnya berusaha membina tamadun ni berasaskan konsep fardu ain dan fardu kifayah ni, dia membina fardu ain ni benda yang wajib, fardu kifayah ni benda yang dituntut. Contoh, fardu ain ni dah bina dah masjid, untuk orang ramai pergi ke masjid, macam itulah contohnya. Berusaha untuk membina. Sekarang ni masjid pun banyak, kita je nak pergi dengan tak nak pergi. Yang kedua, memakmurkan dunia dengan tamadun Islam yang cemerlang. Maksudnya dekat sini, dunia ni akan cemerlang lah, akan cemerlang kerana apa? Kerana tamadun Islam, kerana Islam ni dia bawa perangai yang elok, dia bawa kepribadiannya elok, kepribadian yang comel, kata orang tu. Jadinya akan jadi makmur lah, akan jadi aman dan damai. Yang seterusnya, pemimpin yang berwawasan, berfikir untuk kemajuan negara dan pembangunan rakyat. Jadi pemimpin yang berwawasan, dia akan berfikir untuk kemajuan negara dan pembangunan rakyat. Dia akan fikir, aku nak buat apa kat negara aku ni, nak bagi maju, nak bagi orang luar tengok, nak bagi orang luar contoh. Kepada rakyat, aku nak buat apa ni kepada rakyat aku ni, supaya tak ada hak miskin, tak ada yang hidup susah. Macam mana? Itu adalah pemimpin yang betul. Bukannya pemimpin yang duk fikir tekak dia sendiri je, nak fikir diri dia je. Tak. Dia kena fikir apa nak buat kepada negara dia, dan juga apa nak buat kepada rakyat dia. Yang seterusnya, membina dunia ke arah keselamatan dan kemakmuran dengan membantu negara yang mundur. Jadinya membina dunia ke arah keselamatan dan kemakmuran dengan membantu negara yang mundur. Jadinya jika negara kita dah maju, contohnya macam dulu, baginda Nabi dah berjaya di Madinah, dia akan bantu pula Mekah. Mekah pada masa itu mundur kerana orang Arab jahiliah, orang kafir pada masa itu ramai lagi. Jadi dia membantu. Madinah dah maju, dia pergi ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah sebagai contoh. Ataupun kita Malaysia dah maju, kita boleh bantu masyarakat Rohingya misalnya, yang susah. Okay, tadi beriman kepada Allah. Sekarang ni kita tengok yang kedua pula, beriman kepada malaikat. Okay, beriman, muka surat 4 okay, beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang suci daripada dosa, yang dijadikan daripada cahaya.
malaikat Jibril telah menjadi perantaraan Allah SWT menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir. Malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada baginda. Jadi dekat sini, malaikat ni adalah makhluk yang suci daripada dosa. Dia tak ada dosa, dia tak ada nafsu, dia tak ada macam kita. Tak ada nafsu makan, nafsu tidur, tak ada. Malaikat tak tidur, malaikat tak mandi, malaikat tak minum. Dia bukan macam manusia, sebab dia bukan manusia. Dia adalah makhluk suci daripada dosa yang dijadikan daripada cahaya. Macam kita dijadikan daripada tanah, syaitan dijadikan daripada api, malaikat dijadikan daripada cahaya. Jadinya malaikat Jibril ni telah menjadi perantaraan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga Nabi Muhammad ni seperti mana yang kamu tahu, mestilah tahu Nabi ni adalah Nabi Muhammad dan Nabi yang terakhir. Dan tugas malaikat Jibril apa dia? Menyampaikan wahyu. Ya, tengok dalam gambar tu dia bagi Gua Hira. Okey, di mana kenapa dia bagi gambaran Gua Hira dekat situ? Kerana di situlah berlakunya peristiwa penurunan wahyu, di mana malaikat Jibril berjumpa Nabi Muhammad dekat gua itulah untuk menurunkan wahyu, di mana surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang Iqra bismi rabbik. Okey, yang seterusnya perangkat yang kedua. Ketika Nabi berusia 40 tahun, baginda sering mengasingkan diri di Gua Hira. Pada suatu malam, Jibril datang dan menyuruh baginda membaca. Jibril telah memeluk sebanyak 3 kali dan mengajar baginda membaca. Inilah yang saya kata tadi. Dekat Gua Hira itulah Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bermula dari peristiwa inilah Rasulullah SAW mengenali Jibril dan akan rindu kepada wahyu Allah SWT sekiranya Jibril tidak datang. Jadi lepas kali pertama dia jumpa Jibril tu, lepas tu dia jadi rindu. Dia duduk tunggu je bila Jibril nak datang jumpa aku. Sebab dia tahu bila Jibril datang jumpa dia nak sampaikan wahyu. Maksudnya Allah beritahu Jibril, Jibril beritahu kepada Nabi Muhammad. Jadi dia tak sabar nak jumpa Jibril tu, sebab dia tahu bila Jibril jumpa dia adanya wahyu yang baru, adanya perutusan yang baru. Jadi malaikat Jibril ni sering bertemu dengan Rasulullah SAW apabila ada masalah ataupun menyampaikan wahyu daripada Allah. Kewajipan beriman kepada malaikat jelas dalam Al-Quran. Itulah dia yang saya kata tadi. Nabi rindu nak jumpa Jibril tadi. Kerana apa? Kerana dia tahu Jibril ni bawa perutusan daripada Allah. Dan dalam Al-Quran pun jelas mengatakan untuk kita beriman kepada malaikat. Ya, tengok apa keistimewaan malaikat ni. Malaikat ni ada keistimewaan. Apa keistimewaan dia? Muka surat 4, perangkat yang terakhir. Malaikat ialah makhluk unik yang dicipta oleh Allah daripada cahaya. Kejadiannya sangat berbeza jika dibandingkan dengan kejadian manusia. Kejadian malaikat bersayap dan boleh menjelma dengan rupa paras lelaki yang kacak serta berperanan sebagai utusan Allah Ta'ala dalam pemerintahan Allah Ta'ala yang maha luas ini. Jadi malaikat ni makhluk yang unik. Cara Allah cipta dia tak sama dengan cara Allah cipta kita ni manusia. Kita manusia gini-ginilah. Ke boleh lepas tu kita pergi ada juga sayap, lepas tu lagi pula tukar pula jadi perempuan. Boleh. Tapi tukar jadi perempuan ni faham? Malah nak sebut nama. Yang tu bukannya dengan izin Allah. Yang tu dia yang pandai-pandai, dia jahil, dia pergi tukar diri dia. Yang betul-betul manusia macam saya nak tengok saya dalam video ni gini-ginilah. Jadi malaikat ni lain. Malaikat ni dia dijadikan bersayap. Dia boleh bertukar jadi manusia biasa dalam menyampaikan wahyu ataupun untuk bertemu dengan para nabi. Okey. Keunikan penciptaan malaikat menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala dalam mempelbagaikan rupa bentuk makhluk ciptaannya. Malaikat adalah makhluk yang ditugaskan dan diutus khas untuk manusia, untuk mengawasi dan membantu orang yang beriman dengan izin Allah Ta'ala. Okey. Muka surat 5. Tugas-tugas umum malaikat. Jadi malaikat ni Allah ciptakan dia ada tugasan dia. Bukan saja-saja cipta dak macam kita lah manusia.
Allah jadikan kita ni saja-saja ke Allah nak jadikan kita? Tak. Allah jadikan kita supaya apa? Kita dengar perintah dia, kita tinggal larangan dia. Itu tujuan kita ada kat bumi ni. Bukan Allah jadikan kita atas muka bumi ni saja-saja. Cukup 63 tahun mati-matilah. Ada. Kita kena ikut apa yang Allah suruh. Allah suruh solat 5 waktu, solat 5 waktu. Allah suruh puasa bulan Ramadan, kita puasa. Allah tak bagi kita minum arak, jangan minum arak. Jadi kita tengok tugas-tugas malaikat. Yang pertama, muka surat 5 ya. Mendoakan orang mukmin yang beribadah. Jadi malaikat ni akan mendoakan kita. Jika kita ni taat pada perintah Allah, kita buat apa yang Allah suruh, dia akan doakan kita. Okey, yang kedua, bertasbih dan beribadah kepada Allah Taala. Jadi malaikat ni sentiasa bertasbih dan beribadah kepada Allah. Jadi bukan manusia sahaja, bukan orang Islam, bukan manusia yang beragama Islam sahaja yang kena bertasbih dan beribadah kepada Allah. Malaikat pun sama. Tapi dia lagilah tinggi amalan ni, amal ibadat dia, sebab dia tak ada nafsu macam kita. Kita sekejap lagi baru nak bertasbih, baru nak beribadah, masa tu dah lapar, masa tu dah mengantuk. Malaikat tak. Jadi yang ketiga, menyampaikan berita gembira kepada orang mukmin. Itu antara tugas malaikat. Dia menyampaikan berita yang gembira, berita yang happy lah buat kata orang tu, yang menyeronokkan kepada orang mukmin, kepada orang Islam. Yang keempat, menanggung arasy arasy Allah Taala. Okey. Maksud menanggung arasy Allah Taala ni apa dia? Malaikat ni dia dapat jumpa Allah. Maksudnya kita kalau nak jumpa Allah, kita kena buat baik. Kita kena meninggal dunia dulu, buat baik, masuk syurga pun dapat jumpa Allah. Malaikat ni tak. Malaikat ni dia dapat jumpa Allah semua. Itu je kata menanggung arasy Allah tu. Okey, yang bawah tu, yang kelima, memohon supaya diampuni dosa-dosa orang mukmin yang menuntut ilmu. Jadi macam kita ni, kamu tengok video saya ni, harapnya tengoklah, tengok sampai habis. Jadi kalau kamu ni bila tengok video ni, kamu dikategorikan dalam menuntut ilmu. Jadi malaikat ni dia akan berdoa kepada Allah supaya dosa-dosa kita ni diampunkan kerana kita menuntut ilmu. Yang terakhir, membantu dan menolong tentera Islam di medan perang. Contoh, kalau tak silap saya, dalam perang Khandaq, malaikat ada menolong tentera Islam dalam peperangan, dan akhirnya tentera Islam menang. Maksudnya tugas malaikat ni dia boleh membantu tentera Islam di medan perang, antara tugas dia. Di mana musuh tak nampak dia, tapi musuh ramai mati sebab dia tolong tentera Islam ni dalam keadaan gaib. Orang musuh tak nampak dia. Dia cuma menyumbangkan kekuatan saja. Jadi kita tengok muka surat 5 tu yang terakhir, malaikat dan tugas-tugasnya. Jadi malaikat ni ada tugas-tugas dia. Macam saya cakap tadi, dia bukan dijadikan saja-saja. Jadi kita tengok kat situ, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada siapa? Para rasul dan nabi. Yang kedua, malaikat Mikail menurunkan hujan dan mengatur pembahagian rezeki. Dia menurunkan hujan dan juga mengatur rezeki kita ni. Yang ketiga, malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat sebanyak 2 kali. Kali yang pertama menandakan kehancuran, dan yang kedua apa dia? Manusia akan hidup kembali. Jadi malaikat Israfil ni dia akan tiup sangkakala. Sangkakala ni kita boleh buat perumpamaan seperti saxophone kot, dia tiup. Jadi bunyi yang pertama dunia hancur, dia tiup kali yang kedua, kita dibangunkan semula untuk bertemu Allah Subhanahu Taala. Untuk amal ibadat kita dihisap. Kalau buat baik, alhamdulillah. Kalau banyak jahat, sadaqallahul azim. Okey. Malaikat Israel mencabut atau mengambil nyawa. Jadi malaikat Israel ni, jika Allah kata
Wahai malaikat Israel, cabut nyamuk si fulan pada katakanlah pada hari Rabu ni pukul 10. Dia akan buat. Sesaat tak cepat, sesaat tak lambat. Dia akan buat. Maksudnya kalau kau contoh, kamu dia tak ada tengok-tengok video ni, Allah nak cabut nyawa, dia terus datang cabut. Habislah, meninggal kita. Okey, meninggalkan dunia dan masuk ke alam lain. Okey, yang seterusnya, malaikat mungkar ditugaskan menyoal orang mati. Ada mungkar dengan nakir. Mungkar dan nakir ni dua-dua tugasnya sama saja, menyoal orang mati. Apabila jasad kita dimasukkan dalam kubur, datanglah dua malaikat ni. Tapi jangan takut. Kalau amal ibadat kamu cukup, beres, tak ada masalah. Tapi kalau sebaliknya, tak ada arah lah. Kenalah sebat dengan muka dengan nakir tu. Nasib lah siapa suruh masih dekat dunia tak nak beribadah cukup-cukup kepada Allah. Okey. Malaikat rakib ditugaskan mencatat amalan baik. Maafkan saya. Jadi rakib ni kalau kamu buat baik, dia tulis benda baik. Malaikat atid ni dia tulis benda buruk. Contoh benda baik tadi, malaikat rakib tulis, dia tolong kotak sampah, tulis. Malaikat atid tadi apa? Dia meludah mengata, dia tulis. Okey. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu syurga. Jadi neraka dan syurga ni ada pintu dia. Jadi kalau pintu neraka, malaikat Malik, muka dia bengih lah. Sebab dia jaga neraka, takkan nak sengih gitu, tak takut nak masuk neraka. Malaikat Ridwan senyum sama menjaga syurga. Orang yang baik masuk syurga ni suka kan nampak muka dia, nampak malaikat Ridwan ni. Okey, jadi berakhir untuk hari ni, untuk bahagian 1, tajuk akidah, iaitu tajuk besar dia tadi, perkembangan agama Islam, tapi unit 1 akidah, di mana kita telah pun selesai beriman kepada Allah yang pertama. Lepas tu beriman kepada malaikat. Jadi pada minggu hadapan kita akan sambung pula yang ni. Kita akan sambung. Okay, kamu tengok ni muka surat 6. Kita akan sambung beriman kepada Nabi dan Rasul. Muka surat 7 tu kitab suci dan penerimanya. Beriman kepada hari akhirat dan juga beriman kepada qada dan qadar. Tu dia. Maksudnya kita akan sambung beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat dan juga qada dan qadar. Okay, jadi maksudnya kita dah selesai dua lah ini, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada malaikat. Okay, jadi kamu boleh baca lah dulu nanti muka surat 6 ni, 6, 7, 8, 9. Sebelum kamu dengar olahan saya, sebelum kamu dengar penerangan dari saya. Okey, jadi jadi tugasan kamu, sebab kita tak habis lagi tugasan kamu tengok je video ni sampai habis. Harapnya kamu faham. Dan sebarang kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan jika ada persoalan boleh WhatsApp saya. Jadi akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.